الله الكبرى على جميع المؤمنين. Ketahuilah bahwasanya taubat itu adalah nikmat yang besar dari Allah kepada orang-orang yang beriman. وفي بيان عظمتها ذكرها الله في القرآن أولا لنبيه ثم للصحابة. Oleh karena kemuliaan taubat itu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk nabinya, lalu setelah itu untuk sahabatnya. فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah telah memberikan taubat kepada Nabi dan juga kepada Muhajirin dan juga kepada golongan Ansar dan yang mengikut kepada mereka dalam satu peperangan yang dinamakan peperangan yang begitu mengancam dan mencabar. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Yang mana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlaku kepada hati dan perasaan mereka kecenderungan untuk melanggar kepada perintah ثم Allah. تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. Maka Allah menganugerahkan kepada mereka taubat agar supaya mereka bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ثم ذكر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 orang yang tidak hadir dalam peperangan Tabuk. كانوا قادرين على الخروج مع رسول الله فلم يخرجوا. Mereka pada hakikatnya mampu ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan itu, akan tetapi mereka tidak ikut. فلما رجع النبي وأخذ المنافقون يعتذرون إليه قرروا ألا يعتذروا بكذب أبدا وأن يعترفوا بذنبهم ليستغفر لهم رسول الله. Baginda setelah kembali daripada peperangan Tabuk, ramai daripada mereka orang-orang munafikin yang mengedepankan alasan kepada Rasulullah. Mereka yang bertiga itu enggan untuk berdusta kepada Rasulullah. Kenapa tidak ikut? Seperti mana kaum munafikin berdusta. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وقال حتى ينزل الله فيهم وحي. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepikan 3 orang tadi itu yang tidak ikut tanpa ada uzur. Nabi mengatakan tunggu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. ثم أمر الناس أن يعتزلوهم ولا يكلموهم. Maka Nabi ketika itu memerintahkan kepada semua kaum mukminin untuk tidak seorang pun daripada mereka bercakap kepada 3 orang itu. وما كان عند نبينا مكان يسجد فيه الناس طول أيام الظهر. Pada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak punya tempat untuk meletakkan mereka di tempat itu untuk tidak bercampur dengan orang lain. Mereka hidup bersama dengan yang lain. إذا احتاج أن يستوثق من أحد من الكفار الحربيين يأمر بربط الرسالة في المسجد. Terkadang kalau ada orang kafir harbi yang ingin ditahan karena tak ada tempat nak menahan mereka, diletakkan di tiang masjid karena tak ada tempat. فيطلب عند إرادة الحاجة ويحضر له الطعام والشراب. Bila mana orang yang ditangkap tadi ingin buang hajat, maka akan dilepaskan, dihantarkan ke tempat yang dia nak buang hajat, lepas itu dikembalikan dan ikat balik. Bila mana tiba waktu makan, akan dihidangkan makanan dan demikian seterusnya. ولم يحتاج إلى أن يخصص غرفة ولا أن يبني بناء للسجن. Sehingga tidak perlu untuk disediakan bilik khas untuk memenjarakan orang yang bersalah atau membuat bangunan yang besar yang namanya bangunan itu penjara. فهل رأيت دولة في تقدمها وارتفاعها ونموذجها الأعلى مثل هذه الدولة؟ Adakah kamu melihat sebuah negara yang maju, yang modern, mempunyai sistem seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang melakukan kesilapan dan kesalahan? الدول التي تدعي التقدم في زماننا يتعرض بعض السجناء عندهم لأتعاب وشدائد. Mereka yang mendakwa sebuah negara yang maju dan kuat masih menghadapi permasalahan kepada mereka yang dipenjarakan di dalam penjara mereka sendiri. لكن دولة النبي والخلفاء الراشدين محتاجة إلى أن تبني سجنا. Akan tetapi kerajaan Rasulullah dan juga para khulafa ar-rasyidin dalam kepimpinan mereka tidak memerlukan kepada penjara untuk memenjarakan mereka orang yang bersalah. هي الدولة المتقدمة. Itu yang sebenarnya sebuah negara yang maju. هي الدولة المتطورة. Itu adalah negara yang berkembang. هي التي لم يأتي بعدها مثلها. Yang tidak ada yang lebih baik daripada negara yang seperti ini sistemnya.
فلما مضت 50 ليلة نزلت التوبة على 3 من الله في القرآن. 50 hari berlalu tak seorang pun bercakap kepada 3 orang ini, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. وقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. Allah berfirman dan ceritakan tentang 3 orang yang tidak ikut dalam peperangan. فلما نزلت آية توبتهم تسارع الصحابة إلى تبشيرهم بالتوبة لما يعلمون من قدر التوبة. Sehingga ketika ayat turun yang memberitahukan kalau taubat mereka itu telah diterima oleh Allah, as-sahabah bersegera menuju ke rumah 3 orang itu untuk memberitahukan berita gembira ini disebabkan oleh karena cukup mulianya taubat itu dari Allah. حتى لما أقبل كعب بن مالك على النبي قد تبسم في وجهه. Maka salah seorang daripada mereka yang diterima taubatnya bernama Ka'ab bin Malik ketika datang setelah turun ayat itu kepada Rasulullah, maka Ka'ab datang kepada Nabi senyum kepadanya. وقد كان قبل نزول التوبة لا يلتفت إليه. Yang mana ketika ayat taubat itu belum diturunkan, Nabi tak pandang pun kepadanya. قال حتى أدخل إليهم وأسلم فأقول هل حرك رسول الله شفتين برد السلام عليه أم لا؟ Sehingga kata Ka'ab bin Malik, saya ini sebelum turunnya ayat itu datang ke majelis tempatnya Nabi, mengucapkan salam, saya tengok mulut Nabi bergerak jawab salam saya atau tidak. قال وأجلس فأسارقه النظر فرأيته إذا التفت إليه أعرض عني فإذا أعرضت التفت إليه ونظر إليه. Saya duduk di sebuah tempat bersama dengan Nabi, saya ingin dipandang oleh Nabi. Kalau saya pandang kepada Nabi, Nabi akan alihkan mukanya daripada saya. Bila mana saya tidak pandang kepada Nabi, Nabi hadapkan matanya kepada saya dan begitu seterusnya. كان يرحمه بالإقبال عليه رأفة به وكان يرحمه بالإعراض عنه ليقوى في التوبة. Beliau Nabi itu ingin menunjukkan kasih sayangnya kepadanya dengan dipandang agar supaya dirinya itu tidak menjauhkan diri daripada Nabi. Dan ketika Nabi mengalihkan pandangannya daripada beliau Ka'ab bin Malik untuk diberikan kekuatan agar supaya dirinya tetap dengan cara pendidikan Nabi, dengan dipalingkannya supaya dia kuat dalam azamnya untuk kembali kepada Allah. فلما كان يوم التوبة تبسم في وجهي وقال لي أبشر يا مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. Maka ketika aku datang setelah turunnya ayat penerimaan taubat itu dan Nabi senyum kepada aku, maka kata baginda Rasulullah mengatakan kepadaku, terimalah berita gembira pada harimu yang amat bahagia ini, yang tidak ada hari yang terlebih indah dan bahagia dan mulia kepada engkau, terlebih kemuliaannya hari ini untuk engkau. تعرف عظمة التوبة ومنزلتها. Tahu kedudukan daripada taubat yang begitu tinggi di sisi Allah. خير يوم مر عليك من يوم ولدتك أمك. Kamu tahu daripada mula kamu lahir itu sampai sekarang hari yang paling mulia adalah sekarang. Tahukah kamu itu maknanya? قال كنت بشارة منك يا رسول الله من الله قال بل من الله تعالى. Maka dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, adakah ini adalah berita gembira yang kau sampaikan kepada aku atau ini berita gembira yang datang daripada Allah? Maka Nabi menjawab, berita itu datang daripada Allah. نحن نسأل الذي جعل ذاك اليوم خير يوم لكعب أن يجعل هذه الليلة من خير الليالي لنا. Kita ingin merayu kepada Allah di mana pada hari terbaik bagi Ka'ab itu diterima taubatnya oleh Allah. Kita ingin merayu pada hari ini, malam ini, untuk dijadikan hari ini hari terbaik bagi kita juga bila mana kita diterima taubat kita kepada Allah. يتوب علينا فيها توبة الصدق. Dan akan memberikan kepada kita anugerah taubat yang sesungguh-sungguhnya kepada توبة Allah. نصوحا. Taubat yang semurni-murni taubat. قال أهل العلم والتوبة النصوح إذا جمعت الشروط فقبولها مقطوع به لقول الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. Ulama mengatakan bahwasanya taubat yang benar-benar itu bila mana dipenuhi syaratnya untuk bertaubat, pasti taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, dialah Allah yang akan menerima taubat siapa orang bertaubat. وراس التوبة ندم القلب على ما صدر من الذنب. Pangkal daripada taubat itu sendiri adalah kesungguhan di dalam hati dan juga penyesalan daripada perbuatan dosa yang dilakukan. وسر هذا الندم معرفة عظمة الذي عصيته وخالفته.
mesti kita menyesal kalau kita ingin bertaubat agar supaya kita kenal keagungan, kemurnian, kesucian dan yang kita berdosa kepadanya. فعلى قدر ما تعرف من عظمته تخاف من الذنب وترجع إليه. Sebesar pengetahuan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan enggan untuk bermaksiat kepada Allah dan akan meninggalkan semua dilarang. وهنا أحد الفوارق بين المؤمن والمنافق. Dan di sini ada perbedaan antara orang beriman dan orang munafik. كلما ذكر المؤمن ذنبه زاد خوفه وندمه وألمه. Setiap kali diingatkan kepada orang beriman akan dosanya, akan semakin risau, takut, gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. وربما ذكر المنافق ذنبه وافتخر به. Akan tetapi orang munafik bila mana diceritakan akan perbuatan dosanya mereka tidak akan mempedulikan dosanya itu. وقال أهل العلم والفرح بالذنب إثم أعظم من فعل الذنب نفسه. Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang gembira dengan dosa yang dilakukan, perbuatan gembira itu lebih besar dosanya di sisi Allah berbanding dosa yang dilakukannya itu. فإن الذنب يصدر من المؤمن ومن الصادق ومن غيرهما ولكن لا يصدر الفرح بالذنب إلا من نفاق الكفر. Karena apa? Karena dosa itu terkadang dilakukan oleh orang yang beriman, orang munafik dan orang lain berkongsi dalam perbuatan dosa. Akan tetapi merasa gembira dengan perbuatan dosa itu tidak akan melakukan demikian kecuali orang munafik. لأن فيه الاستخفاف بعظمة الله جل جلاله. Karena tindakan gembira dengan dosa itu adalah satu keringanan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. ثم إن هناك أسبابا تعظم شأن التوبة في توسعة قبولها عند الله. Dan di situ ada cara-cara yang perlu diambil untuk kita mendapatkan kabulnya taubat dari Allah Subhanahu wa taala. فمن ذلك أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين. Di antaranya adalah hendaklah seorang yang bertaubat itu berwudu lalu salat 2 rakaat. ومن ذلك أن يتصدق. Di antaranya juga adalah bersedekah. ومن أعظم ذلك ما ذكر الله في حق نبيه فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. Dan yang terpenting sekali adalah seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang maksud daripada firman Allah, dan bila mana mereka itu melakukan zalim kepada diri mereka sendiri yaitu dosa, mereka datang kepada engkau. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Mereka yang zalim itu datang kepada engkau memohon ampun kepada Allah, dimintakan ampun oleh Rasulullah. Mereka yang berdosa itu pasti akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha merahmati. وقد ذكر الإمام النووي في الأذكار والإمام ابن كثير في التفسير قصة العتبي. Diceritakan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang kisah seorang yang bernama Imam Al-Utbi. وذلك أنه كان في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي يزور النبي. Ketika itu Imam Utbi berada di bilik makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu datang seorang menziarahi kepada Rasulullah. فسمعه يقول اللهم إنك قلت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقد جئت إلى نبيك مستغفرا وأسفا فسائلا من نبيك أن يستغفر لي فاغفر لي. Orang yang datang menziarahi Nabi itu mengatakan, Ya Allah, aku mendengar dalam Al-Quran akan firman-Mu yang Engkau menyatakan. Maksud daripada firman itu ketika mereka berbuat zalim, berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, kemudian datang kepada Engkau, yakni kepada Rasulullah, dan memohon ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasulullah. Saat ini saya datang dengan dosa yang saya lakukan kepada Nabi yang Kau perintahkan ampun untuk datang kepadanya, untuk meminta kepada Nabi ini memohonkan ampun untuk saya. فولى فأخذ في العتبي سنة فرأى النبي مقبل عليه يقول قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. Maka seorang yang datang tadi setelah datang dan pergi, Imam Utbi ketika itu didatangkan dengan perasaan mengantuk lalu tertidur, melihat di dalam tidurnya mimpi kepada Rasulullah, dan Nabi memberitahukan kepada Utbi, bangkitlah kamu dan kejarlah kepada Badui itu dan beritahu kepadanya kalau Allah sudah ampunkan dosanya. وقد ذكر
بعض أهل العلم والتاريخ قصة تشبهها عن بعض الصالحين بالمدينة المنورة. Diceritakan juga oleh para ulama dan ahli sejarah tentang kisah dan kejadian yang serupa ini di Madinah Al-Munawwarah. قال كنت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي فقال هذه الكلمات. Saya satu hari berada di bilik Rasulullah, di makam Rasulullah, yang kemudian datang seseorang Badui ke menziarahi dan mengeluarkan kata-kata di saat itu. قال اللهم هذا نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك. Katanya mengatakan, ya Allah, ini di hadapan saya adalah nabimu, saya adalah hambamu, di luar sana syaitan musuhmu. فإن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك. Dia mengatakan, kalau engkau Allah ampunkan saya, akan gembira nabimu, akan selamat hambamu, dan akan susah hati musuhmu. وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويهلك عبدك ويفرح عدوك. Tapi kalau engkau tidak ampunkan aku, maka nabimu sedih, aku akan celaka, dan musuhmu syaitan itu akan gembira. وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عبدك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. Dan engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha suci untuk menggembirakan musuhmu yaitu syaitan, menyusahkan dan menyedihkan nabimu yaitu Nabi Muhammad, dan mencelakakan aku yang aku ini adalah hambamu. Mustahil engkau berbuat demikian. فنعش ذلك الصالح فكان بمقبل يقول له قل للأعرابي إن الله غفر له بحسن مسألته. Maka orang yang ada dekat dengan makam Nabi itu tertidur dan dalam tidurnya bermimpi melihat Rasulullah dan memberitahukan kepadanya, bangkitlah kamu dan kejarlah kepada orang itu, bagi tahu bahwasanya Allah sudah mengampunkan dosa orang tersebut dengan bijaknya orang itu di dalam meminta kepada Allah. ونحن نسأل الله أن يفرح قلب نبي بالتوبة علينا. Dan kita ingin juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggembirakan Nabi Muhammad dengan menerima taubat kita. وأن ينجينا بالتوبة من البلاء في الدنيا والآخرة. Dan kita ingin memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan kita daripada azabnya Allah. وأن يحسن عدوه بتحقيق توبتنا أجمعين. Dan kita juga ingin agar supaya Allah menyedihkan musuh Allah dengan Allah menerima taubat kita kepada Allah. لقد دعانا الغني عنا لأن نتوب إليه. Beliau Allah Subhanahu wa taala yang telah memanggil kepada kita untuk bertaubat kepadanya. فما عذر من أغفل دخول هذا الباب بعد فتحه. Alangkah lalainya seseorang itu tidak mengindahkan untuk kembali kepada Allah setelah pintunya dibuka. فنستغفر الله من جميع ما يعلمه الله. Kita memohon kepada Allah agar supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan yang hanya diketahui oleh Allah. ونستغفر الله كما يحبه الله. Dan kita memohon ampun kepada Allah dengan permohonan ampun yang disukai oleh Allah. في صحيفة كل واحد منا تقصيرات ومخالفات وسيئات إن غفرها الحق تبارك وتعالى نجونا وقد يبدل منها ما يبدل إلى حسنات. Di dalam catatan amalan perbuatan kita tertulis banyak daripada amalan-amalan salah dan silap dosa yang dilakukan oleh kita sendiri, yang kalau kita bertaubat kepada Allah pada malam hari ini akan dihapuskan oleh Allah. Tak cukup daripada itu, akan digantikan sebanyak dosa yang dihapus dengan kebaikan dari Allah. وهي ذنب واحد لم يغفره ولم يتجاوز عنه. قل لي كيف تلقاه؟ Kalau dalam catatan amalan itu ada satu dosa saja, satu saja yang belum diampunkan oleh Allah, bagaimana Anda akan berhadapan dengan Allah nanti? كيف تقابله؟ Bagaimana Anda akan menghadapi? ما تجيب إذا سألك عن هذا؟ Apa yang akan Anda jawab kepadanya kalau bertanya tentang dosa itu? ولقد كان بعض الصالحين يقول يا ربي وسوءتها وخجلتها وإن عفوت. Kata seorang orang yang alim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, alangkah malunya aku untuk berhadapan dengan Engkau ketika aku berjumpa dengan Engkau, walaupun Engkau ampunkan semua dosa aku. العفو فضل منك ولكن كيف أنا أقابلك وقد عصيت؟ Maaf itu pemberian daripada Engkau, wahai Allah, kepada aku. Akan tetapi bagaimana aku nak menghadapi
وعظيم فضله أنه أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد الذي جاءه الولد. Di antara kemuliaan taubat itu, Allah amat gembira kepada orang yang bertaubat kepada Allah lebih daripada gembiranya seorang ibu ketika setelah melahirkan bayi. وأفرح من الطفل الذي ظل عليه أعز شيء في ماله ثم وجده. Lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan barangan dalam berbekalan dalam perjalanannya yang hilang lalu dijumpai gembira. Allah lebih lagi gembira dengan taubat. وأفرح من الظامئ الذي اشتد عليه العطش ثم وجد الماء. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang yang kehausan lalu jumpa air. Allah lagi gembira. والله أفرح بتوبة عبد من هؤلاء. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada semua yang disebutkan tadi. كيف ترون هذا الرب؟ Bagaimana Anda melihat كيف لا نتوب إليه؟ Bagaimana kita tidak mau كيف bertobat? لا نرجع إليه؟ Bagaimana kita tidak mau kembali kepada أنت Allah? المحتاج إليه. Engkau perlu kepada Allah. أنت القادم غدا عليه. Engkau akan jumpa dengan أنت Allah SWT. الواقف بين يديه. Engkau akan diberdirikan di hadapan Allah nanti. أنت المسؤول يوم Engkau القيامة. akan disoal di hadapan Allah nanti. فأعد هذه الساعة اليوم تقوم الساعة. Persiapkan untuk semua itu di sini untuk berhadapan nanti dengan Allah di sana. تب توبة الصدق Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, بالندم الحقيقي dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, بالعزم الأكيد أن لا تعود إلى المعصية. dengan keazaman yang mantap untuk tidak kembali kepada maksiat itu. يا ربنا أعيننا تب عليه. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk menerima taubat perbuatan dosa mata-mata kami. فلا تستحي النظر إلى الحرام باقي العمر. Sehingga mata ini tidak akan lagi melihat nyaman melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan selama aku ini hidup. فلا تنظر إلى مسلم بعين احتقار. Jangan melihat kepada seorang muslim dengan pandangan hina. ولا تنظر إلى الدنيا بالتعظيم والإكبار. Jangan melihat kepada keduniaan dengan pandangan memuliakan dan mengagungkan kepada dunia. يا رب تب على أبصارنا Ya هذه Allah, terimalah taubat mata-mata kami ini, حتى تتهيأ لرؤية وجه نبيك في القيامة. sehingga Engkau layakkan mata ini untuk menatap kepada wajah Nabi-Mu nanti di hari kiamat. وتتهيأ لرؤية الجنة Dan juga mata ini layak untuk melihat syurga-Mu وللنظر إلى وجهك الكريم. dan untuk melihat kepada wajah-Mu yang maha mulia. وتب على أسماعنا. Ya Allah, taubatlah, berilah taubat kepada pendengaran kami. لا تنصت لقول قوم يكرهون سماع حديث. Jadikan telinga ini tidak mahu untuk mendengar perkataan orang yang orang itu tak mau kata-katanya didengar oleh kami. فلا نسمع به الآلات المحرمة Dan jadikanlah telinga ini tidak mahu untuk mendengar alat-alat yang diharamkan. ولا الأغاني الماكنة والكلمات البذيئة. Dan juga tidak mahu untuk mendengarkan lagu-lagu yang rusak, lagu-lagu yang dibenci oleh Allah فلا SWT. نستمع بها إلى الغيبة والنميمة. Dan jadikan telinga ini tidak mahu mendengar kepada ghibah, mengumpat dan juga kalimat-kalimat untuk mengadu domba orang lain. حتى نسمع كلام أنبيائك في القيامة. Sehingga telinga pendengaran ini layak untuk mendengar kata-kata para nabi-Mu nanti. نسمع الملائكة تبشرنا من عند الغرة. Sehingga pendengaran ini pun juga dapat mendengar berita gembira daripada para malaikat yang membawa berita gembira ketika ruh akan berpisah daripada ونسمع كلامك لنا يوم القيامة بالعفو على التفضل علينا. Dan telinga ini, pendengar ini layak untuk mendengar firman-Mu nanti di hari kiamat dengan maaf yang Engkau berikan kepada kami melalui pendengaran ini. فإن من عبادك في القيامة من لا تنظر إليه ولا تكلمه. Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Mu nanti di hari kiamat ada golongan yang tidak melihat kepada Engkau dan tidak diajak berbicara oleh Engkau. ومنهم من تبت عليه فإذا أردت تذكيره ببعض ذنوبه نشرت عليه كنفك فلا يسمع حتى الملائكة ما تقول له. Dan di antara hamba-Mu juga nanti yang akan diberdirikan di hadapan-Mu ya Allah, ketika Engkau menyoal kepadanya, Engkau jadikan penghalang kepadanya untuk tak seorang pun mendengar dan melihat soalan-Mu kepada hamba-Mu itu. فإذا قلت لها تذكر يوم كذا في مكان كذا يوم عملت كذا وكذا ظن أنه يهلك. Maka akan diingatkan oleh Allah kepadanya, kamu ingat dahulu ketika di dunia hari ini, jam ini, kamu berbuat seperti ini dan kamu bersembunyi daripada semua manusia. ثم تلقنهم حجته. Kemudian ditalkinkan kepadanya akan hujah bukti yang kalau dia berbuat. فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟
kemudian orang itu akan berkata kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, bukankah Engkau ampunkan aku? فتقول بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لكم فادخل الجنة برحمتي. Maka dijawab oleh Allah kepadanya, ya aku ampunkan kepadamu dan aku tutup perbuatan dosamu di dunia dan aku menutup dosamu di saat ini, masuklah kamu ke dalam surga. فإذا أردت تقول ادخل الجنة برحمتي رفعت الكنف حتى يسمع الملائكة وأهل الموقف هم فادخل الجنة برحمتي. Ketika Allah menyeru kepada hamba itu untuk masuk ke dalam surga, dibuka tirai itu oleh Allah sehingga semua makhluk melihat kepada hamba tersebut dan mendengar firman Allah kepada hamba itu, bangkitlah kamu daripada sini dan masuklah kamu ke dalam surga. من رحمتك به ما أسمعتهم العتاب ولكن أسمعتهم التفضل يا وهاب. Daripada rahmatmu wahai Allah, engkau tidak memperdengarkan kepada semua makhluk soalan-soalan kepada hamba itu, akan tetapi yang kau perdengarkan kepada semua makhluk adalah rahmatmu kepadanya. اجعل لنا في هذه الساعة توبة صادقة. Jadikan untuk kami pada saat ini wahai Allah kesungguhan dalam bertaubat kepadamu. لا نهلك بذنب من الذنوب فنفضح يوم القيامة. Jangan engkau binasakan kami dengan satu dosa sahaja sehingga kami binasa nanti di hari kiamat. ولا نصلى نارا موقدا. Dan tidak masuk ke dalam api neraka yang menyala ya Allah. يا أرحم الراحمين. Wahai yang maha mengasihi. يا أرحم الراحمين. Wahai yang maha mengasihi. إن المؤمنين بتوبتهم يبرزون للعالم جمال الإسلام والشريعة. Orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan menampilkan indahnya Islam ini kepada semua. وتمتلئ المجتمعات بهم أمنا وطمأنينة. Orang lain merasa aman dan selamat daripada kejahatan dirinya. لأنهم يعاتبون أنفسهم بأنفسهم. Karena mereka menegur kepada diri mereka sendiri untuk tidak melakukan perbuatan yang salah. هيبة لربهم. Karena takut kepada Tuhan. اللهم املأ قلوبنا بتعظيمك. Ya Allah, penuhilah hati-hati kami ini pengagungan terhadap dirimu. وإكبار بأمرك. Dan juga membesarkan kepada perintahmu. وإجلال الرجوع والمنقلب إليك. Dan besar makna di dalam hati kami, arti kembalinya kami kepadamu. هيئنا لساعات مقبلة علينا. Dan ini adalah merupakan hari di mana kita akan datang kepadanya. أولها ساعة الغبر وخروج الروح من الجسد. Yang pertama kali akan menjadi sebab kita berjumpa dengan Allah adalah bila mana ruh sampai kepada ketenggorokan. لا يلحقنا فيها شؤم ذنب. Tidak ada yang akan mengasihi kami pada saat itu. فتصير قلوبنا. Sehingga maka bersihkanlah dosa kami wahai Allah. أو ينزع عنا الإيمان. Ataupun boleh dicabut iman pada saat itu. اجعلها ساعة حسن خاتمة. Jadikan saat itu adalah masa اجعلها ساعة حسن خاتمة. Ya Allah, berikan saat itu husnul اجعلها khatimah. ساعة حسن خاتمة. Jadikan saat itu husnul khatimah untuk kami ya Allah. الساعة الثانية عند الوضع في القبور. Yang itu adalah saat kita diletakkan di dalam kubur. آنسنا فيها. Berikan ketenangan kepada kami di dalam. آمين. Luaskan tempat masuknya kami واجعل dalam قبورنا رياضا من رياض الجنة. Jadikan kubur kami bahagia daripada taman surga. آمين يا الله. الساعة الثالثة إذا نادى المنادي ليكون فلان بن فلان للعرض على الله. Yang ketiga adalah bila mana disuruh nanti di hari kiamat hendaklah fulan bin fulan bangkit untuk menghadap kepada Allah. فلا يغادر منا أحد. Maka janganlah engkau hampakan kami nanti ya Allah. آمين. نادى باسمه. Semua akan dipanggil sesuai dengan namanya di dunia. Akan berhadapan di hadapan Tuhannya. العليم بكل شيء. Yang maha mengetahui ke atas segala sesuatu. القادر على كل شيء. Yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. فارحمنا في تلك الساعة. Rahmati kami saat itu. آمين يا الله. Rahmati آمين. kami saat itu. آمين يا الله. آمين. Rahmati kami saat itu. آمين. وارحمنا في تلك الساعة. Ampunkan kami saat itu. واكتب لنا الفوز فيها. Tulislah kami dalam golongan حتى berjaya. ينادي المنادي لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Berikan kepada kami seruan bahwasanya sesungguhnya fulan dan fulan sudah diberi kebahagiaan dan tidak akan celaka selama-lamanya. آمين. الساعة الرابعة إذا نصب الميزان. Masa yang keempat adalah bila mana seseorang itu ditempatkan di atas timbangan. ثقل موازين حسناته. Ya Allah, beratkan timbangan amalan baik
موازين حسنات. beratkan Amin. amalan timbangan baik kami. Amin. الخامسة إذا نشرت الصحف. Dan masa yang kelima adalah bila mana diberikan kecatatan amal perbuatan manusia. ترمى من قبل العرش يصل كل كتاب إلى صاحبه. Akan dilemparkan daripada aras catatan itu untuk diterima oleh semua orang-orang yang beramal yang catatannya فمنهم ada. من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم بشماله. Ada di antara mereka yang menerima kitab dengan tangan kanan dan ada pula dengan tangan kiri. اذكرنا الرحمة في تلك الساعة. Rahmati kami saat itu. وأعطنا كتبنا بأيماننا. Amin ya Allah. Kitab kami dengan tangan kanan. Amin ya Allah. إذا نصب الصراط على متن جهنم. Masa Amin. yang keenam adalah bila mana dibentangkan jembatan di atas jahanam yang dinamakan sirat. وأمرنا بالمرور عليه. Dan kita akan diperintah untuk lalu dalam jembatan itu. فلا يكون المرور إلا بالإيمان والعمل الصالح. Dan tidak akan mungkin dapat melepasi jembatan itu kecuali dengan iman dan amal saleh. وثبت أقدامنا في تلك الساعة. Ya Allah, kuatkan kaki kami untuk melintasi jembatan itu. Amin. نمر مع خير جماعة. Jadikan Amin. kami dalam golongan orang-orang bersama في dengan زمرة Amin. نبي الشفاعة. bersama dengan baginda Rasulullah memberi syafaat. حتى ندخل معه الجنة. Sehingga masuk surga bersama dengannya. فإنه أول من يدخله. Sesungguhnya beliau orang pertama masuk surga فننزل معه في وصوله. dan akan duduk dalam surga dan فإنه istana. أول من ينزله. Sesungguhnya beliau orang pertama akan masuk ke dalamnya. اليوم سألناك لذاك اليوم Kami saat ini meminta kepadamu ya Allah untuk hari itu nanti. فاستجب لنا في ذاك اليوم ولا تخيبنا في ذاك اليوم. Ya Allah, terimalah permohonan kami pada saat itu dan jangan Engkau hampakan kami saat itu. أنت آمين. ملاذنا. Engkau adalah tempat kami kembali. أنت ملاذنا. Engkau adalah tempat kami berlindung. ومن يغفر الذنوب إلا الله. Siapa